اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Qabbalallahu minkum. Saya bersyukur kepada Allah. Hari ini minggu yang ke berapa? 22 okey. Tuan-tuan jangan salahkan saya. Kita ada 200 jam. 200 jam artinya 100 kali rakaman. Jadi dan kita insya-Allah akan menyambut Ramadan tak lama lagi, 17 hari bulan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bahagia dalam bulan Syaban ini, dan dapat berada di bulan Ramadan. Kerana ramai orang yang tak sempat Ramadan tahun seterusnya kan. Jadi kita berdoa kepada Allah. Dan bila kita baca Quran tahun ni, kita kenal dah mana dia jar wa majrur, mana dia ayat isim, ayat fa'il, mana dia kepala ayat, mana dia kepala surah, mana dia penutup ayat. Boleh kenal tak? InsyaAllah kita boleh kenal ya. Tak apa. Tak apa tuan-tuan. Selalunya dalam masa 200 jam ni, setiap topik tu saya akan pergi sampai 5 kali. 5 kali, bukan sekali 2. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube 3-4 kali tajuk tu, tengoklah 3-4 kali, 10 kali fahamlah tu. Jadi sebab apa? Dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mudahnya kita boleh kawal dia punya topik, dia punya item dalam tu. Kita boleh kawal dia. Apa yang kita nak kawal? Sebagai contoh, ini satu ayat ya. Ini satu ayat. Ini katakan ayat. Al-Quran ni. Okey. Kita katalah ayat ni Alif Lam Mim. Ya tak? Ayat ni kan. Katakanlah. Kita boleh kawal dia. Zalikal kitab. La raiba fi. Hudan. Ini ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Okey. Ini satu ayat. Satu ayat. Okey. Bila kita tengok dalam satu ayat Al-Quran, kita akan tengok topik-topik kecil yang akan kita belajar, yang saya kata lebih kurang antara 15 hingga 20 topik kecil. Sebagai contohnya, salah satu topik kecil yang kita dah belajar iaitu jar wa majrur. Betul tak? Ingat lagi tak? Jar wa majrur. Jadi tuan-tuan akan dilatih mengenali semua bentuk jar wa majrur dalam Al-Quran. Tapi kena sabar je lah. Semua. Apa juga bentuk jar wa majrur dalam Al-Quran, tuan-tuan dia akan dilatih dan akan dieksesaikan insya-Allah. Kalau sekadar 2 tahun tu saya rasa cukuplah untuk kita faham. Sebagai contoh, ini dia jar wa majrur. Ini dia jar. Ini dalam nombor 1, jar wa majrur ya. Ini dia jar wa majrur. Wa majrur. Jar wa majrur iaitu huruf jar bercantum dengan isim. Dan isim selepas huruf jar mesti baris bawah. Okey? Boleh? Jadi lil muttaqin ini tanda baris bawah dia ya. Sebab dia jamak muzakkar salim, sebab dia jamak. Boleh? Ini satu contoh.
dalam Al-Quran. Jadi tidak semua ayat ada. Ada ayat tu ada jar wa majrur penutupnya. Ada ayat tu tak ada. Ya. Sebagai contoh ya. Jadi tuan tengok tu. Ni jar wa majrur. Jar wa majrur ni sering kali duduk di akhir ayat. Di akhir ayat jar wa majrur. Maksud ayat ini Alif Lam Mim, demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada ragu padanya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Okey, ini sebagai contoh ya, bagi contoh. Entah. Bagi contoh. Ini pun ada nama. Itu ada nama ya. Ini pun ada nama. Ini pun ada nama. Dan ini pun ada nama. Ya, ada nama. Macam mana saya nak terangkan? Alif Lam Mim. Ini nama dia. Ini nama dia. Kita kata kepala surah ni, ya, kepala surah. Ya, kepala surah. Ini kepala surah yang bunyi Alif Lam Mim. Itu kepala surah. Ya, dia hanya ada setiap awal surah saja. Kerana ada surah tak ada kepala. Ya, macam surah Taubah tak ada kepala kan? Ya, surah Al-Imran ada kepala. Ini surah Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim Ra. Ya, ni. Alif Lam Mim Sad. Ya. Itu kepala kan? Makna huruf yang di depan tu. Kepala, dia panggil kepala. Kepala ni nama dia huruf muqatta'ah. Nama dia. Tu pasal sebut huruf muqatta'ah, nama dia. Kalau buka buku tafsir dia panggil huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni yang putus. Ya, yang maknanya hanya Allah saja yang tahu, ya. Macam qaf kan? Ya. Ya. Macam sad. Okey. Ini salah satu tajuk dalam ayat yang kita jumpa. Ya. Iaitu ada kepala surah. Kepala? Ya. Ni betul. Ini kita tulis ni nombor 1, ini nombor 2. Dia panggil kepala surah. Tuan kenal ya, kepala surah. Dan nama dia Al-Hurufu Al-Muqatta'ah. Ya, Muqatta'ah. Ya, nama dia Al-Muqatta'ah. Al-Muqatta'ah ya, nama dia. Huruf-huruf Muqatta'ah. Yang maknanya hanya Allah saja yang tahu. Kalau Datuk Datin Tasdi tak jelas ni, tanya saya. Kita selesai yang ni pada malam ni. Ya, minggu lepas kita pergi tentang huruf jar saja. Ya. Jadi malam ni saya beri frame ni ya. Jadi huruf jar minggu lepas kita telah jelaskan. Jadi kalau siapa perlukan penjelasan, tengok dalam YouTube. Ya, kalau tidak kita boleh buat. Saya ada 4 kali lagi kita akan buat huruf jar ni dalam masa 200 hours ni. Ya, sebab dengan itu tuan-tuan boleh ingat huruf jar ya. Selalunya duduk di akhir ayat. Kadang-kadang dia duduk juga di tengah ayat. Ya, seperti fihi. Ni fihi ni huruf jar. Nombor 1. Fi. Ya, ingat lagi tak? Fihi kan? Fi campur dengan huwa. Jangan lupa ya. Tak apa tuan-tuan, kalau lupa saya sebut lagi akan ingat. Jangan takut, jangan risau. Cuma jangan lupa datang kelas ya. Sekarang ni saya beritahu, sekarang ni saya tunjukkan dalam Quran ada 2 tajuk yang selalu kita baca daripada beberapa tajuk. Ada lebih kurang 15 hingga 20 tajuk. Tuan-tuan jangan takut tajuk tu. Tajuk pertama bila kita buka Quran, kalau ada Alif Lam Mim, ini nama dia kepala surah. Ada kepala surah. Muqatta'ah. Sebab dia hanya duduk di kepala di setiap awal surah saja. Nama dia kepala surah. Ra'sus surah, kepala surah. Kita buka lagi surah lain pula. Ya ayyuhal lazi na'amanu. Ni ya. Kutiba
alaikumu asyam. Okay. Kalau tuan-tuan faham jadual ni, seronok belajar. Kalau faham jadual ni, sebab ramai pelajar tak faham, ramai pelajar tak seronok belajar pasal tok guru tak pandai menerangkan dia punya struktur jadual tu. Tapi hari ni tok guru pandai sikit. Tajuk ketiga dalam mengenali ayat Quran, dia ada ya ayuha. Kita kata tajuk ketiga. Tajuk ketiga. Ya ayuha ni tak banyak ada. Dia kepala ayat. Dia kepala ayat. Kepala ayat. Ya ayuha. Ya. Ada berapa je ya ayuha? Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Okey, ini kepala ayat. Ya, kepala ayat. Takkan ni boleh? Boleh. Kita teruskan kepala ayat. Ini tajuk ketiga. Kepala ayat, ya. Surat beza. Ya. Kepala ayat, kepala berbeza, Datuk. Dalam surah mungkin ada beberapa kepala ayat. Tetapi dalam satu surah hanya satu kepala saja. Yang kepala surah tu, Datuk, nama dia huruf muqatta'ah, iaitu terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah. So kalau tak ada kepala, kalau tak ada huruf muqatta'ah, tak ada kepala surah lain. Tak ada, itu Mana kepala ayat lah. itu tak ada kepala lah. Macam surah At-Taubah tak ada kepala lah. Ya. Macam surah At-Taubah tu bismillah pun tak ada kan? Bismillah pun tak ada. Tapi itu kena bincang dengan pakar tafsir kan, kenapa wujud begitu kan. Ada sebab tu. Kepala ayat. Ya, ini Datuk, ini kepala surah Al-Fatihah tak ada. Tak ada. Kepala dia bismillah. Bismillah. Oh. Ya. Jadi tak ada kan? Itu surah tu tak ada kepala tu. Okey. Okey, ada 3 tajuk dah kan? Okey. Tajuk keempat, Salih keempat. Bila kita jumpa ayat, ada ayat ismiyah, ada ayat isim. Ya. Ni contohnya bila sebut zalikal kitab, ini ayat isim. Dimulai dengan isim. Ini isim isyarah. Zalika al-kitab, ayat isim. Sebab dalam surah ini Tuhan nak beritahu tentang kitab itu. Zalika tu nun kitab Quran tu, bukan yang Quran yang kita baca dalam depan kita ni. Nun di sana makna yang ada di Lauh Mahfuz tu lah yang original. Yang kita simpan ni bukan original, yang hanya untuk bacaan kita saja. Tapi sama tak? Sama. Berbeza. Perbezaan dari segi itulah. Ya, dari segi kodim lah, kodim atau hadis. Ya. Yang sana yang kodim. Ya, ayat isim. Tak ada apa benda. Ya. Ayat isim ni dia mula dengan isim. Zalika ni isim isyarah, ingat tak? Isim isim. Okey. Kemudian tuan-tuan, ada ayat fa'il. Ada ayat fa'il. Ayat fa'il ni nama dia ayat fa'iliyah. Ayat fa'iliyah, ayat perbuatan. Ya. Seperti tengok ni, kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini fa'il. Ya. Ini kita kena pecah macam ni. Ini kepala ayat. Ini semua kepala ayat ni. Ini kepala ayat. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Dia fardukan ke atas kamu puasa. Kutiba alaikum asyam. Ya. Ini ayat fa'iliyah. Ini fa'il madi. Ya, okey, fa'il madi. Iaitu kita kata nombor 5. Ini masih lagi nombor 3. Jadi bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan tengok dalam Quran tu ada jar wa majrur. Kalau kita buka awal surah, ada kepala surah. Ada kepala ayat. Ya, dan ayat itu pula ada ayat isim dan ada ayat fa'il. Jadi daripada sini kita akan keluar hukum. Ya, kita akan keluar hukum. Hukum ini daripada ayat mana? Ayat isim ke ayat fa'il? Kalau daripada fa'il mana hukum tu dikeluarkan? Jadi kita kena faham
Al-Quran tu. Okey. Tuan-tuan. Okey. Yang keenam, ya, ini tajuk dia, yang keenam. Dalam Al-Quran juga kita jumpa dia panggil sifat mausuf. Ya, sifat mausuf. Kita belum belajar lagi ni sifat mausuf. Ya. Ingat malam ni kita nak mula ni sifat mausuf. Ya, tuan-tuan kena beza sifat dan mausuf. Sawfa. Cuba sebut sifat sifat mausuf. Nanti ini nak belajar malam ni. Belajar ni. Sebab dia tidak jauh beza dengan mudhafun ilaih. Dengan mudhaf. Jangan bertukar mudhaf dengan mudhafun ilaih yang kita belajar minggu lepas. Dan jangan bertukar dengan jar wa majrur, sebab jar wa majrur ada alat. Kalau mudhaf tak ada alat. Kalau sifat mausuf tak ada alat. Jadi apa beza antara dua tu? Itu yang saya nak terang malam ni. Ya, sifat dan mausuf. Okey. Itu 6 perkara. Okey. Sifat mausuf umpamanya bila kita jumpa kan ayat ni, kita baca bismillah kan, Allahu Akbar tak? Mubtada khabar. Allahu Akbar mubtada khabar. Ya. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ini dia sifat. Ini dia mausuf. Ya, kita nanti saya buat dengan detail lepas saya terang frame ni. Okey. Okey. Dan tuan-tuan, yang ketujuh, dalam ayat juga biasa terdapat mudhaf. Ingat lagi tak mudhaf? Ya? Mudhaf ni maknanya kita sandarkan sesuatu kepada sesuatu. Mana macam kita kata Rasulullahi, itu mudhaf. Rasul itu mudhaf, Allah tu mudhafun ilahi, dan barisan dia pun ada cara baca dia. Tidak boleh baca suka hati. Itu beza dia. Mudhafun wa mudhafun ilaih wa mudhafun ilahi. Ya, seperti Rasulullahi. Yang ni ya, Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Tak apa, nanti saya terang dengan detail. Saya nak terang frame dulu. Ya, okey. Okey. Jadi kita buka saja Al-Quran ni, ada tertajuk ni. Ya. Yang kita dah banyak terangkan jar wa majrur. Ayat isim dah kita terang dah. Ayat fa'il dah kita terang dah dengan pelbagai gaya dia. Ya. Lepas tu kepala surah, malam ni saya beritahu yang duduk di depan surah sekali tu. Ya. Sifat mausuf, mudhafun ilaih, mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf ini maknanya penyandar. Mudhafun ilaih ni kena sandar. Ya, di sini Rasulullah dipunyai, Rasul dipunyai oleh Allah. Jadi siapa punya Rasul? Allah. Allah ni nama dia mudhafun ilaih. Ya, boleh? Rasul ni nama dia mudhaf. Macam kita kata Baitullah. Baitullah. Rumah Allah. Jadi Allah ni mudhafun ilaih. Boleh? Baitu ni mudhaf. Mudhaf dulu, mudhafun ilaih kemudian. Ya. Boleh tak? Kalau Rasul mudhaf. Rasul ni mudhaf. Allah mudhafun ilaih. Oh, Rasul tu mudhaf. Yes. Allah. Rasul tu penyandar. Penyandar kepada Allah. Jadi Allah tu kena sandar in term of possession, possessive. Kita kata siapa yang memiliki apa tu Rasul? Allah. Jangan kata siapa yang memiliki Allah? Jangan. Itu dah jadi cerita lain. Siapa yang memiliki Rasul ialah Allah.
Saya tak dapat nak gambarkan betapa saya tengok tuan-tuan ni seronok mana belajar. Sabarlah. Ya. Kalau takdir umur kita pendek pun, tuan-tuan dah dapat ilmu dah tu. Ya, yang 200 jam tu dah dapat dah. Itu bukan janji saya, itu janji Allah, ya. Sabarlah kan. Sabarlah. Saya pun memang kena sabar juga. Mengajar kan. Sandang. Ya. Kita cakap Melayu bersandang. Kita kata, nak kata Melayu tu susah nak cakap. Mudah ni maknanya benda yang kita sandarkan kepada sesuatu orang ataupun satu keadaan. Seperti Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Jadi rumah Allah. Allah tu jadi mudhafun ilaih. Baitu tu mudhaf. Boleh tak? Boleh Cik Suhadi? Ya? Konsep dia. Konsep dia mudah je. It shows possession. Punya dan punya. Yes. Actually, who possess Rasul? Who possess Rasul? Rasul is belong to Allah. Mana Allah is mudhafun ilaih and Rasul is mudhaf. Very simple to understand. Itu je konsep dia. Ya, possessions. So dia tu always isim dia Ustaz. Both are isim. Yes. Tapi ini pun both are isim. Tetapi isim ni nama dia sifat mausuf. Sifat pun sifat istilah lah. Nah, sifat is isim. Kita kata hakim yang adil. Jadi adil itu dia menerangkan tentang hakim. Itu maknanya sifat mausuf. Okey. Kalau kita kata hakim kerajaan, hakim tu is belong to the government. Jadi kerajaan tu jadi mudhafun ilaih. Jadi hakim tu jadi mudah. Boleh tak? Pegawai kerajaan. Pegawai itu mudhaf. Kerajaan tu mudhafun ilaih. Itu konsep possessions. Sama ada dia isim dengan isim ataupun isim dengan ganti nama. Dipunyai dengan Yes. Kalau saya kata ni pensel ni. Pensel saya. Siapa yang memiliki pensel? Saya tu mudhafun ilaih. Dan pensel itu mudhaf. Itu senang, mudah tak? Boleh? Kena? Okey. Jadi kalau saya kata pensel yang tajam ini, itu bukan mudhaf. Itu sifat. Jadi yang tajam tu mausuf. Yang pensel itu ni. Nah, yang pensel itu mausuf. Yang tajam itu sifat. Kita tengok dalam Quran sekejap lagi. Boleh tak? Jadi bila dua isim bercantum antara dua ni, sama ada dia jadi sifat mausuf ataupun dia jadi mudhafun ilaih. Jelas? Okey, jelas? Tak apa. Apa tu? Okey, ini dua. Nak sebut tu mudhaf tu senang lah. Nak sebut tu Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nak dengar ni? Mudhaf, cuba sebut. Wa mudhaf ilaih. Ilahi. Tak apa, tak pandai sebut tapi faham. Mudhaf ni penyanda. Nama dia penyanda. Wa mudhafun ilaih kena sanda. Kalau saya kata qalami, this is my pencil, my pens, my pen is belong to me. Pen tu mudhaf, me tu mudhafun ilaih. Itu je. Dalam Quran banyak ni. Macam ni fihi. Ini jar, ini wa majrur. Sebab ni fi huruf jar. Boleh tak? Okey. Nah, kalau objek subjek sama tak? Ya? tak ada. Satu soalan yang very futuristic soalan. Kalau isim sama isim dia bertemu dan it shows subject and predicate, dia akan jadi ayat ismiah. Mubtada khabar. Jadi dalam Quran ada mubtada khabar dan ada ayat fi'liyah. Nak faham dah tu?
Faham tu? Faham tu? Kalau kita kata ya, ni tuan, kalau kita wallahu, nak pakat tu. Sami'un. Senang je. Ni, ini ayat isim. Ini ayat isim. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat isim. Ini subjek ataupun mubtada. Ini khabar. Yes. Dalam Quran banyak dah ni. Selalunya duduk di akhir ayat. Di akhir ayat selalunya. Penutup ayat. Dan kita dah belajar. Kita belajar. Kita dah belajar dulu. Ada kepala surah, ada kepala ayat, ada body ayat, ada penutup ayat. Ingat tak? Okay? Yang keenam ni, ya, ada 6 sini lagi. Ya? 8 dah ya. 6, 7, 8 ya. Ini 8. Okey. Apa ni? 8 ni kita dapat tadi? Mudhafun ilaih dah ada dah. Mubtada khabar dah ada dah ni. Isim. Ayat fi'il. Ya? Mubtada khabar bawah isim, bawah ayat isim. Ayat isim. Dan yang kita kata banyak dalam Quran ni. Ya. Ayat fi'iliyah. Ayat fi'iliyah kalau tuan buka perkataan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, itu ayat fi'iliyah. Ya? Sayaqulu sufa'u, akan berkatalah orang-orang yang bodoh, dia kata ya, daripada manusia itu. Ini ayat fa'il. Ayat fa'il. Jadi ya, bila kita buka Quran, ini sebahagian daripada tajuk-tajuk kecil yang akan kita jumpa. Antaranya jumpa jar wa majrur, jumpa kepala surah, jumpa kepala ayat, kita jumpa ayat isim, jumpa ayat fa'il. Okey? Dan kita jumpa sifat mausuf, kita jumpa mudhafun ilaih. Ya, dan kita jumpa ada lagi beberapa lagi yang kita akan jumpa kemudian. Yang ni yang kita dah belajar. Kecuali ini satu. Ini satu ya. Boleh? Ini komponen dalam ayat. Jadi kalau tuan-tuan baca saja Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat ismiyah. Ya, ayat ismiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, itu sifat. Ya, Maliki Yaumiddin, itu mudhafun ilaih. Ya? Itu dah. Kerana kita tak tahu nak potong tu. Tak tahu nak potong. Tapi tak apa, lama-lama kita boleh potong Tuan Haji. Jangan risau. Tadi Tuan Haji baca tadi ya, dalam sembahyang tadi, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, itu dalam surah Al-Baqarah kan. Itu ayat isim. Ya, ayat isim. Ataupun rangka kedua, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir guruh tu, kilat tu nak menutup itu ayat fa'il kan. Ayat fa'il. Ayat fa'il tu. Tapi yang itu sikit pun tak susah bagi saya. Sekejap je. Sebab kita nak kenal fa'il, sama ada fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il ada 3 saja. Fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar. Fa'il mudhari' paling senang nak kenal dia. Di depan ada ta ya nun alif, di belakang sama ada bagi depan, ada alif nun, ada waw nun. Tapi makan masa sikitlah. Mungkin 2-3 bulan lagi boleh kenal lah dengan baik. Kalau untuk ayat ismi syukur, Ya. itu boleh pakai mudhaf alaih. Ismi mudhaf dan dia jadi mubtada. Syukur khabar. Dia punya nama. Ya, nama saya Syukur. Betul. Tapi tak boleh ni, tak boleh pakai, ini bukan kategori ni. Mudhaf. Dah ismi itu Datuk, mudhafun ilaih. Nama saya. Ismi itu isim disandarkan kepada saya. Okey? Lepas tu syukur, ismi syukurun. Kena macam tu. Nama saya Syukur. Syukur tu khabar. Ismi itu dan mudhaf. Mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih dia menjadi mubtada. Gitu boleh tak? Okey, jelas? Masa itu dah
Jalan Okey. Ini tengok ni tengok dulu. Sekarang ni kita dah pergi kepada jar wa majrur. Dan hari ni kita nak pergi kepada sifat mausuf. Yang ni semua dah pergi dah. Tuan-tuan lupa tak apa. Ini dah pergi dah. Hari ni ini kita belajar tentang sifat mausuf. Cuba sebut sifat mausuf dalam Quran. Tuan-tuan akan dilatih mengenali semua ni. Semua ni ya. Dan jangan lupa dalam setiap ayat ini ada haraf yang menukarkan perkataan-perkataan dalam tu. Ya? Ya? Macam di sini satu la. La ni bukan, tidak. La raiba, tidak syak. Kalau dia buang la ni jadi raiba, syak. Salah kan? Jadi, ya? Ada nafi, ada tidak nafi, ada larang kan? Jadi yang larang tu yang dalam ni. Yang dalam haraf yang saya bagi dulu. Ni tak? Ini saya belum nampak lagi. Haraf dulu kan? Okey. La tu jar kan? La tu tak, betul. La tu la nahi. Tapi ada masa dia boleh jadi jar. Okey. Okey, kita pergi sekarang, boleh? Ada apa nak tanya? Jadi tuan-tuan mesti ingat dalam fikiran bahawasanya setiap ayat tu kita nak pecahkan kepada tajuk kecil. Tajuk kecil. Ini kaedah. Ini pendekatan. Ya. Ada orang dia baca Quran dia tak pandai. Dia tak boleh nak analisakan kepada tajuk kecil ni sebab tajuk dia terlampau kecil, itu terlampau detail sampai kita tak nampak. Kita hanya nampak dengan ilmu saja. Yang dia tu mubtada. Sebab kadang dia punya khabar satu muka surat khabar dia, mubtada satu perkataan dia. Itu yang kadang-kadang. Jadi kita kena nampak dengan ilmu dia. Ya. Ayat Quran. Okey. Sekarang kita tengok apa tu. Ni. Ya. Yang ketujuh ni tu, Tazri. Ni. 1 sampai 7 ni kita beritahu dulu komponen-komponen dalam ayat. Nak tahu tu ya. Komponen-komponen dalam ayat. Tajuk dia lah. Yang 1 hingga 7 ni bagus tajuknya. Ini komponen-komponen yang mendukungi ayat. Ya. Kita panggil komponen-komponen dalam ayat. The sentence. Arab kata pun tak? Ya. Arab kata pun. Arab tak ada tajuk. Arab tak ada. Arab kata inilah jar wa majrur. Dia tak bagi general common noun pada ni. Ya. Arab kata kepala surah ini, tapi ini komponen-komponen di dalam ayat Al-Quran. Ya. Dia ada komponen dalam surah pun ada. Okey, boleh? Kita belajar tentang sifah mausuf. Mausuf. Sifah ni kita kata ya, sebagai contoh Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui kan ini. Okey. Ini jadi mubtada, ini khabar ya. Bagi contoh ya. Okey, sifat mausuf ya. Saya pakai buku ni daripada buku-buku lain sebab buku ni lebih clear. Buku lain ada 3 lagi tak apa clear. Ya. Buku ni saya dah lambat sampai. Learning Arabic Language of the Quran. Okey. Ya, sifat mausuf dia kata descriptive phrase. Descriptive phrase. Descriptive ni maknanya describe. Dia describe sesuatu. Menguraikan. Macam kita kata padang yang luas. Sifat dia meja yang lebar. The descriptive phrase is a combination of two nouns where
in the second noun describe the first. Lah, in such cases, the second noun will be an adjective. Maksud dia adjective. Lepas tu yang ni saya pilih buku ni. Ya. Baru faham ya? Kena mengajar dalam bahasa Inggeris baru faham ni. So the second noun, i.e. the adjective, is called sifah. Sifah called the second noun. Ya, sebagai contoh dia kata, sebagai contoh ya, nanti buku ni siap. Ya, merah pula. Walahum, apa ni walahum? Azabun alimun. Apa ni walahum? Dan bagi mereka azab yang pedih, sakit. Alim, pedih. Jadi alim ini dia kata sifah, ya, dia describe azab. Jelas tak? Ya. The second noun, nama dia apa tu, sifat, adjektif. Dan the first noun, nama dia mausuf. Mausuf ni kena gambarkan. Sifat ni gambaran. Azab neraka tu sangatlah pedih. Pedih tu maknanya sifat kepada azab. Jadi patutnya mausuf sifat kan? Patutnya ini mausuf baru sifat. Tapi bila ditulis dalam buku sifat mausuf. Jelas tak? Boleh betul? Alim sifat. Azab tu mausuf. Dah timbul ke? Yes. Boleh? Jadi sifat kemudian mausuf dulu. Tuan-tuan jangan risau sama sekali. Ini pasal bahasa Al-Quran kan. Kalau kita belajar bahasa Inggeris senang je. Terjemah je terbalik sikit kan. Ya. Kitab yang besar. Ya. A big book, ya. Kitabun kabirun. Kitabun itu mausuf, kabirun sifat. Jadi baris tak kira. Dia mungkin baris depan. Kalau di sini baris depan, ini pun ikut baris depan. Kalau ni baris bawah, ikut baris bawah. Kalau ini ada alif lam, ini mesti ada lam, ada alif lam. Ya? Nanti saya baca sikit. Okey. Al-mausuf, ya, and sifah, dia kata apa? Will be in full agreement with each other in term of dia akan agree antara sama lain in term of dia panggil definite and indefinite. Kalau ini indefinite, maka ini pun indefinite. Kalau ini definite, definite ni ada alif lam, al-azab. Di sini sudah tidak ada tanwin, ada baris depan. Di sini pun jadi alimu. Jelas kan? Ni. Dia mesti agree. Kalau mausuf dia tak ada alif lam, dia pun tak ada alif lam. Ini nama dia indefinite. Ini definite. Dalam bahasa Arab ini nakirah, ini makrifah. Pasal banyak nama tu pening kepala. Tapi tuan-tuan fikirlah, kalau boleh mahir makrifah, nakirah, sifat mausuf ni, saya tak tahulah. Itu dalam keadaan kita macam ni kan. Hebat sungguh tu Datuk. Tahu makrifah nakirah tu? Makrifah nakirah kan? Bila kita banyak tahu Datin benda macam ni, yang pelik-pelik ni, kita kurang dah tahu dunia ni kan. Tak mau tengok dah labuci ni, tak mau dah tengok ni je.
Orang lelaki mana tahulah bocil ni. Yang duk hias-hias kereta tu tak mahu dah. Baik aku hias benda ni. Ini untuk hati, untuk masuk ke dalam syurga kan. Kan macam susah. Bunyi dia Al-Azabul Alim. Nanti saya bagi satu contoh. Dia kata sifat dan mausuf ini, ya, dua kata nama yang duduk dekat-dekat, tapi kata nama yang kedua ni menerangkan kata nama yang pertama. Ya, azabun, ya, diterangkan oleh alim. Azab itu adalah bentuknya alim, pedih sangat. Ya, alim ini dia kata sifat kepada azab. Ya, Azab tu maksud. azab tu mausuf, Alim sifat. alim sifat. Nakirah. Ya. Nakirah kalau dia ada, tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, kita kata satu azab yang pedih. Kalau ini azab itu sangatlah pedih. Boleh? Datuk boleh? Jauh Datuk penuh. Nak masuk kan dia? Ya. Kalau yang atas tu nakirah, yang bawah Ya. al-azab. Al-azabul alim. Ini maksudnya azab itu sangat pedih. Maksudnya bawah ni makrifat. Makrifat. Bawah ni dia kata makrifat. Datuk sorry. Ya. Makrifat. Makrifah ni maknanya definite. Dia Atas tu nakirah. anak ni nakirah. Nakirah ni Awam. awam. Nakiratun. Ini ma'rifatun. Nakirah ni indefinite. Okay. Bila kita sudah faham konsep, no problem, InsyaAllah. Kalau susah nak faham, minum air. Sikit-sikit mudah faham. Tuan-tuan, percayalah dekat saya, kalau tuan-tuan boleh faham komponen dalam ayat-ayat ini, fahamlah. Cuma saya kata, saya nak cuba mudahkan pembelajaran komponen tu kan. Nak mudahkan supaya tuan-tuan dapat basic within 200 hours. Tapi nak capai tu memanglah ada sikit tak susah, cuma rumit. Okay. Buku ni memang jelas lagi, tapi tak dapat lagi. Nanti saya beri Dr. Nabi satu contoh. Ini buku ni nak translate. Buku ni dia bagi kita untuk nak faham Quran. Dia bagi lebih kurang 30 tajuk untuk nak faham Quran. 30 tajuk kecil. So saya make it within 15 only. Sebab dia overlap. Okey, buku ni. Tapi lepas 30 tajuk tu, dia bagi lebih kurang 25 tajuk kecil lagi untuk nak explain 30 tajuk. Baru anda boleh faham Quran. Ini penulisnya orang Pakistan lah. Ya, boleh. Sebab yang belajar di England. Jadi dia claim, dia kata, if you after finish this book, you may understand Quran easily. Kalau tak faham Quran tu tak lama lagi tu. Tak lama faham lah tu. Saya nampak very realistic. Publisher ada tu. Very realistic punya. Boleh order. Okay. Ini buku yang pertama yang saya pakai. Ya. Buku ni Izzat Urusa, Pakistan. Izzat Urusa. Tuan-tuan tahu tak kedai buku ni, nama dia Pustaka Dakwah, dekat season 16. Tahu tak Masjid Jin Samsudin berlakon dulu. Masjid Bulat tu. Dekat Kilang Susu tu. Depan tu ada pustaka, ada dakwah nama. Dakwah Corner. Tan Sri. Saya dah order 30, tapi dia kata banyak orang perlukan buku tu. Ini buku ni tuan-tuan, color ni. Color ni. Pengarah ni Izzat Urusa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tuan-tuan ada highlight pen, sila tandakan. Muka surat 3 terus. Ya. Al-Baqarah. Yang muka surat 3 terus, ayat 7. Ayat 7.
walahum azabun azim, itu bagi mereka azab yang besar. Azabun azim itu sifah dan mausuf. Azim itu sifah, azab itu mausuf. Tuan-tuan buatlah tanda macam mana pun, asal faham. Ada? Itu sifat. Ya, azim itu sifat, azab itu mausuf. Ayat 7 tak? Walahum azabun azim. Okey. Boleh tak? Jumpa dah. Walahum azabun azim. Bagi mereka Mausuf. azab itu mausuf. Azim itu sifah. Kita kena tukar mausuf and sifah, sebab dia mausuf dulu, baru sifah, kemudian belakang. Ya. Okey, cuba tu tengok ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nampak tak? Summa stawa ila sama fasawwahu nasab'a samat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu syai'in, itu alimun, itu bukan sifah. Itu bukan sifah. Syai'in alim bukan sifah, sebab dia baris lain-lain. Ya. Di situ alim tu khabar. Jadi khabar. Ya. Kepada bikulli syai'in. Kita buka muka surat seterusnya, ayat 32. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-alimu al-hakim tu. Itu dia. Dua-dua pada depan kan, sama dengan al-azabul alim. Okey. Sifat dua-dua tu jadi sifat kepada Allah. Ya. Maksudnya sesungguhnya engkaulah yang maha tinggi lagi maha bijak. Jadi anta tu Allah tu mausuf. Jadi al-alimul hakim tu dua-dua jadi sifat. Jadi Allah itu sifatnya maha tinggi lagi maha bijak. Okey? Ya. Anta tu ya isim dhamir lah, dhamir munfasil. Ya. Jadi di situ ada dua sifat, iaitu al-alim, al-hakim. Macam ar-rahman, ar-rahim. Sifat tu. Okey? Kita lihat ayat yang 37. Huwa innahu huwa, sesungguhnya dia at-tawwabur rahim. At-tawwab itu sifat, ar-rahim pun sifat yang kedua kepada huwa. Huwa mausuf. Ya? Yes, ini definite. Kalau indefinite dia kata innahu huwa tawwabun rahim. Tapi dalam Quran kita tak boleh ubah. Ya, kalau ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Ya, tapi huwa tu tak boleh ada alif lam sebab dia mabni. At-tawwab ni khabar ya. Tak, at-tawwab tu sifat. Sifat. Ya. Makrifah. Makrifah. Kena sebut makrifah. Kalau sebut makrifat jadi ilmu tasawuf lah. Kena sebut makrifah. Saya ada seorang murid saya di satu tempat lah. Dia pakar tajwid. Bila saya cerita huruf-huruf tertentu, dia kata ini mat wajib ustaz, ini mat lin. Susah saya. Ini mat arid. Sampai saya kata, Allah, janganlah tajwidkan kelas nahwu ni. Bila saya baca ni, ustaz, ini mat lin. Ya, betul. Tapi bagus juga kan. Dia ingatkan saya. Ada At-Tawwabur Rahim. Okey. Kita lihat ada lagi. Datin Paduka tanya, adakah sifat mausuf ni menggambarkan tentang Allah saja? Tidak semesti. Sekarang kita tengok ya. Tengok ya. Okey. Kita jumpa perkataan ni. Surah 44 ayat 53. Memang tak ada Quran tak? Dia panggil
zalika huwal fawzul azim. Ya. Ya, zalika huwa al fawzul azim. Fadlan min rabbika zalika huwal fawzul azim. Ya. Ya, tadi zalika huwa al fawzul azimu. Okey. Ya. Mana dia sifat? Demikianlah dia akan memperolehi kejayaan yang sangat besar. Yang sangat besar ni sifat. Yang disifatkan ialah al-fawzu, kejayaan. Dua-dua ada alif lam. Ini ma'rifah. Ini ma'rifah ataupun independent. Ya. Sifat. Al-fawzu tu apa tu mausuf. Ya. Kita kena tukar mausuf sifat. Mausuf dulu baru sifat. Dia sifat. Maknanya kejayaan yang besar. Yang besar tu adalah kejayaan. Jadi kejayaan tu digambarkan oleh rupanya yang sangat hebat. Dia great, besar. Okay? Jadi itu dikatakan ini mausuf, ini sifat. Okay? Ini sifat. Zalika isim isyarah. Dia jadi mubtada. Ini khabar. Itu dari segi struktur ayat pula. Dari segi struktur ayat, mubtada dan khabar. Dari segi nahwu, mubtada dan khabar. Tuan-tuan, jangan lupa ayat ada dua. Ada ayat isim, mubtada khabar. Ada ayat fa'il dan sebagainya. Tapi dalam ayat isim tu ada sifat mausuf. Dalam setiap ayat tu ada sifat mausuf. Kalau kita kata sebagai contoh, ya, Muhammad yang alim itu senantiasa mengerjakan amalan puasa Isnin dan Khamis. Muhammad yang alim itu. Jadi mana dia mausuf? Muhammad, sifat yang alim itu. Itu dia. Muhammad, ya, yang rajin itu. Muhammad yang sentiasa, yang sifatnya sentiasa berjubah itu. Mana yang berjubah itu sifat kepada Muhammad. Itu dia. Muhammad tu mausuf. Ya dah? Ya. Allahu alimun. Kalau Allahu itu satu soalan yang bagus. Tuan-tuan. Jangan lupa ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata ciptaan Allahu alimun, ni sebenarnya bukan alimun, Allahu alimun. Ya, Allahu alimun, ya. Alimun. Ini sudah di mubtada. Ini khabar. Yes. Sebab apa? Sebab dia kata sifat, syarat nak jadi sifat mausuf mesti kalau ada alif lam, mesti ada alif lam sini. Kalau di sini ada alif lam, mesti di sini ada alif lam. Jadi kalau di sini satu alif lam, satu tak ada alif lam, maka dia sini jadi mubtada dan khabar. Kalau nak tukarkan dia ni jadi sifat boleh. Alif lamkan dia. Allahul alimul khabiru. Boleh jadi sifat. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijak. Ini sifat. Sebab sifat mesti semua alif lam. Kalau tak ada alif lam, tak ada alif lam belaka. Okey? Tak apa, kita tengok dalam satu ayat lain lagi. Ya, disebut okey. Surah 3 ayat 15. Surah 3 ayat 15.
Laju sangat ke? Imran. Imran. Ya, ayat 15. Surah 3 ayat 15. Dia tulis wa azwajum mutahharah. Wa azwajun mutahharah apa tak? Wa azwajun mutahharah. Wa ridwanun min Allah tak ada sifat. Surah 3 ayat 15. Wa azwajun mutahharah. Mutahharatun, tengok tun. Dan mereka di akhirat nanti akan memperoleh pasangan-pasangan yang bersih. Mutahharah tu mana yang suci, yang baik-baik. Ya. Kalau dia ada alif lam di sini, al azwajul mutahharatu. Ya, boleh? Sifat ni. Ini mausuf, ini sifat. Sifat gambaran pasangan yang bakal kita dapat nanti semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Ya, baik-baik belaka. Itu sifat dia. Azwajun tu nama kan? Tak, azwajun tu pasangan. Kami dia punya Dia jadi mausuf. Ya. Dia jadi pasangan tu nama. yalah, tapi dalam konteks bahasa pasangan ni dikira pasangan lah. Nama terbit. Nama terbitan lah. Daripada zauj. Ya. Okay. Okay. Kita buka surah 78 ayat 36. Ni bukan Bukan apa tu? Surah apa tu? Yang Naba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ni. Anda dengar? Jazaa'an ayat surah 78 ayat 36. Jazaa'an min rabbika, balasan daripada Tuhan kau, ata'an, sebagai pemberian, hisaba, pemberian yang diperhitungkan, pemberian yang diambil perhitungan. Jadi ata'an hisaba, ini mausuf, ini sifat. Jadi boleh tak? Ini dia menerangkan bagaimana rupa pemberian. Pemberian ni adalah pemberian yang berbentuk ganjaran dari Allah. Hisabah tu mana hitungan dari Allah. Itu dia mengatakan sifat kepada ata'an. Ata'an hisabah. Okey. Ini mausuf, ya. Ini sifat. Berbeza dengan jar majrur tu. Jar majrur tu dia ada huruf jar. Okey. Kemudian kita tengok lagi ayat lagi, ya. Ayat yang dalam surah yang sama tadi. Surah 88 dia tulis fiha. Ya, fiha. Padanya dalam syurga itu. Sururun. Sururun ni katil. Marfu'ah. Marfu'atun. Katil-katil yang tinggi. Datuk cerita katil Datuk suka dengan Tuan Haji. Marfu'ah ni maknanya yang hebat, diangkat, katil. Ya. Tilam-tilam Bono tak main lagi tu. Ni memang special tilam ni kan. Maknanya dalam syurga itu fiha sururun marfu'atun. Dia gambarkan sururun ni katil tempat alas tidur. Marfu'ah yang sentiasa terangkat, maknanya sentiasa kemas. Marfu' ni macam marfu', isi marfu' tu kan. Kemas, smart. Smart. Okey,
Ya, ini sifat, ini mausuf, ini sifat. Bagaimana rupa katil kita di akhirat nanti? Kata-kata kita marfu'ah. Perempuan tak payah lagi nak bersih-bersih katil tak? Dia dah automatically besok di akhirat kan. Dia gambarkan dalam syurga. Ada lagi selepas ni, fiha sururun marfu'ah. Apa dia ayat dia lepas tu? Wa namariku masfufah. Ni semua ni masfufah. Masfufatun wa namariku. Namarik bantal yang tersusun je. Masfufah tu maknanya insaf. Tentang kalau masuk bilik tidur, tengok katil, tengok bantal berterabur, sakit tak mata? Sakit kan? Kalau masuk bilik tidur tengok bantal tersusun je. Itu seronok Datuk tengok kan? Maksud tengok seronok kan? Wazarabi mabthusah. Ini semua sifat mausuf. Ini mausuf, ini sifat. Bantal-bantal yang tersusun. Ya, katil-katil yang kemas. Wazarabiyu. Dan di bawah katil tu ada kapet mabsusah yang empuk. Kapet yang empuk. Mabsusah. Wazarabi latin. Wazarabiyu. Ini dua-dua bagi depan ni. Dua-dua bagi depan. Wazarabiyu mabsusatun. Ya, ini betul nakirah. Ini betul indefinite ya, tengok ni. Ini betul indefinite. Semua indefinite. Wazarabiyu mabsusah. Okey. Dalam syurga kan? Ini semua ni mausuf dan sifat. Mausuf dan sifat. Jadi bila kita buka ayat Quran yang dalam buku ni dibagi 28 komponen, saya buat make it 15 only. Kalau tuan-tuan faham 15 komponen tu, dah boleh faham dah Al-Quran dengan baik dah. Jangan takut, jangan risau. Ini kajian orang lain, orang yang buat, kita hanya pakai saja. Zarabi tu apa dia? Wazarabi ni kapet, lapisan, alasan di bawah katil tu. Quran cakap macam ni kan. Ada orang yang tak ada lagi tak pakai kapet di bawah Quran. Dia kata apa tu? Dia betul. Ni debu lah, allergic lah. Tapi Quran suruh kapet. Dan dia bukan suruh kapet kecil-kecil, kapet yang mabsusah, yang empuk. Bila tenggelam tak nampak kaki. Maknanya apa dia? Maknanya nak kemas supaya tuan-tuan puan, Jepun membangun selepas Hiroshima Nagasaki sebab kemas. Dia boleh mengubah dunia dia sebab kemas. Setiap negeri ada dia punya jis dia, apa sebab dia hebat. Jepun dia kata sebab dia kemas. China sebab dia rajin. Korea Selatan tepat, accurateness. Malaysia boleh. Boleh lah, semua boleh. InsyaAllah number one Malaysia. Itu sebabnya. Jadi kalau kita boleh combine semua sifat tu kan dengan accuracy, accurateness semua tu, memang boleh. Ya, boleh. Tepat. Okey. Tuan-tuan nak buat tu? Tengok satu lagi, surah 28 ayat 2. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-kitabil mubin. Nampak tak? Ya, ini siap musuh. Tilka. Demikianlah
ayatu, ayat. Al-kitabi al-mubini. Ya. Demikianlah ayat ataupun tanda-tanda ada pada kitab yang nyata. Al-Mubin itu, ini mausuf. Kitab tu rupa macam mana? Kitab tu rupanya nyata sangat-sangat, tidak ada ragu lagi. Al-Mubin, jelas, zahir, boleh dilihat oleh manusia dan dibaca serta difaham. Okay? Ini sifat mausuf. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Dan dia jadi mausuf. Jadi dia integrated yang 15 tajuk tadi dalam ayat. Dia sambung menyambung. Itu yang kita nak faham tu. Ini mubtada. The whole thing khabar. Tapi dalam khabar ni ada sifat mausuf. Dalam khabar juga ada mudhaf-mudhafun ilaih. Boleh begitu? Tapi lepas 200 jam dapat. Jangan risau. Jangan risau. Sebab kelas lain semua begitu. Jadi tuan-tuan, kalau dapat cepat lagi bagus. Sebab tu insya-Allah kita berusaha bangun malam buat solat tahajud, minta ampun pada Allah banyak-banyak supaya dapat. Sebab ini bekalan kita sebenarnya. Saya lagi banyak dapat sebab duk mengajar kan. Okey, kita teruskan. Kita teruskan lagi berkenaan dengan sifat mausuf ya, supaya kita dapat penjelasan. Okey. Ingat, sifat dia menerangkan mausuf. Dia menerangkan mausuf. Ingat, sifat ataupun subjektif ya. Dia menerangkan, it explains mausuf. Mausuf benda yang kita terangkan tu. Ya. Macam kita kata kapas yang putih. Kapas tu mausuf. Benda tu. Benda yang kita terangkan tu. Objek lah. Ya, objek. Boleh kata objek tak? Objek. Objek. Boleh kata objek. Tu. Okey. Okey. Cuba tengok ni. Cuba tuan-tuan begini. Apa makna ni? Rumah. Hil. Hil. Okey, Baitullah Hil. Rumah Allah yang besar. Yang besar ini sifat. Sifat Allah ke sifat rumah? Ingat prinsip. Sifat rumah. Ingat prinsip. Prinsip dia, mausuf ni dengan sifat baris sama. Allah. Jadi ini rumah Allah yang the greatest. The house of Allah, the greatest. The greatest tu sifat Allah, bukan sifat rumah. Baitullah. Boleh? Tengok baris ni. Tengok baris ni. Dia baris mesti sama. Oh, dia alif lam dengan Ya, alif lam dengan alif lam. Ya, sama. Dan Allah ni tidak kita tak boleh tanggalkan alif lam. Sebab hanya only satu Allah. Ya, tak boleh. Dia dah macam tu dah nama dia, semua dah jadi. Rumah Allah yang maha besar. The house of Allah dalam the greatest. The greatest tu belong to explain Allah, bukan explain rumah. Kalau tuan-tuan nak explainkan yang besar atau rumah, boleh. Kabiru. Tak boleh pakai azim. Azim ni the greatest, akbar. Kena kata rumah Allah yang ruh diikut ni.
Baitul Kabir. Ini dia tidak ada alif lam. Ini sebab dia jadi mudhaf. Ini mudhafun ilaih, betul tak? Ya. Rumah Allah itu besar. Ya, rumah Allah itu mungkin kita kata Kaabah dan sebagainya kan. Rumah Allah itu besar. Jadi Baitullahil Kabiru, sifat kepada rumah. Kalau Baitullahil Kabiri, ini kabir jadi sifat kepada Allah. Ikut baris dia. Jelas tak? Ha? Baitillahil. Okey, boleh. Ni. Baitillahil kabiri. Tengok. Ayat ini salah. Sebab kenapa jadi baiti? Kenapa jadi baiti sedangkan depan tu tak ada apa-apa? Kalau nak jadi baiti kena tulis min. Min, betul tak? Min. Huruf jar daripada rumah Allah yang besar. Sekarang ni rumah yang besar tu Allah punya rumah ke ataupun Allah? Jawab. Okey. Dia ada hukum dia. Kalau macam ni, dua-dua betul. Daripada rumah Allah yang besar itu ataupun daripada rumah Allah yang besar, sama makna. Tapi yang besar tu siapa? Yang besar tu Allah, sebab dia kena refer yang paling dekat sekali. Dia kena refer kepada yang paling dekat, jangan yang paling jauh. Yang paling dekat tu Allah. Mana yang maha besar tu Allah. Tapi kita tak katalah Al-Kabir Allah itu besar kan. Kalau akbar bolehlah, akbar tu maknanya the greatest. Allahu Akbar. Okey, itu beza dia. Tak, Azim tu hanya kepada Allah ke? Kepada Allah. Dia kalau kita buat nama anak Azim. Kalau nama Azim, anak kita nama Allah. Tapi dia kena buat Abdul Azim. Kena buat Abdul Azim. Ada orang sebut nama anak Abdul Rahman, betul. Dia hamba Allah kan. Tapi kalau sebut Ar-Rahman, maknanya sifat Allah tu. Sifat Allah yang maha pemurah. Okey, macam Abdullah. Betul kan, hamba Allah. Kalau sebut nama saya Allah, macam mana? Tak boleh kan? Begitulah ceritanya. Kalau dia Muhammad? Ya? Muhammad apa? Muhammad tu sebaik-baik nama. Azim. Muhammad Azim. Muhammad. Jadi Muhammad the greatest. Tapi orang Melayu dia tahu nama dia kan faham. Pakai tahu je. Dia tak tanya ustaz pun. Okay? Dia tak faham kan? Ramai orang boleh tukar nama. Tu Muhammad. Saya heran juga ada orang beri nama pelik-pelik kan. Nama buruk ada. Ada tak? Cik buruk. Orangnya handsome bukan main. Muhammad buruk. Muhammad borak okey lah. Okey, now kita lihat sekarang, dah faham dah ni sifat mausuf. Di mana sifat mausuf berada? Okey. Di mana sifat mausuf sering kita jumpa dalam Al-Quran. Jadi kita tukar kepada tajuk yang kedua untuk malam ni ya. Okey, sekejap kita ada masa lagi. Habis dah? Ada sekejap lagi. Start lewat dah. Tengok orang minat tu. Tak apa. Take 1 or 3 minutes. Rehat. Ya dah? Ada dah. Jadi sekarang ni kita nak integrate di mana selalu sifat mausuf dipakai dalam Al-Quran. Itu dia. Supaya tuan-tuan bila buka Quran, sifat mausuf ni dia selalu bercerangkai, berkait rapat, duduk bersama-sama dengan benda-benda ni. Ya, supaya tuan-tuan faham ya. Ya. Okey, kita tengok balik mubtada dan khabar. Ya, okey. Dalam tu ada banyak sifat dan mausuf yang sering kali dipakai kan.
Ya, macam wallahu alimun hakimun. Itu. Dia sekali-sekali kan. Wallahu wasi'un alimun. Dekat-dekat kan. Jadi di mana dia pakai selalu tu. Ya, okey. 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 Ingat lagi tak? Mubtada dan khabar. Ya. Kejap ya, kita ambil lagi hafan awal. Khabar. Mubtada dan khabar. Jadi bila kita buka Quran, ayat Quran ada dua kategori. Satu kategori jumlah fa'iliyah dan yang kedua kategori jumlah ismiyah. Ingat lagi tu. Senang ni kita faham ni sebab kita dah buat beberapa kali dah. Okey. Faham? Al-mubtada, ya, al-mubtada, ya, dan khabar. Mubtada dan khabar, ya. Ya. Ingat lagi tak? Okey. Ini adalah dipanggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Semacam, ya, kan saya beritahu dulu ayat Quran ada dua kategori. Satu dipanggil ayat isim, ya, dan kita bersetuju untuk pakai jumlah ismiyah, ingat tak? Dan jumlah fi'liyah. Dan dalam ayat isim inilah banyak digunakan sifah dan mausuf. Ya, di mana kegunaan dia. Okey. Okey. Setiap ayat dalam Quran ini dia ada, kita kata, komponen yang kita belajar tadi. Ya, dia ada structure dia. Dalam structure tu ada komponen. Yang komponen tadi yang 15 tadi yang Tan Sri tanya saya kan. Yang structure ni dia lebih besar dari komponen. Macam ni. Ini selalunya dia consider as structure. The structure of jumlah ismiyah is divided into two. One mubtada, the second is khabar. Kita tak boleh kata the component of jumlah ismiyah is divided into two. No, dia kata the structure. Maknanya jumlah ismiyah has two structures only. Dalam structure ada komponen. Maksud tu. Ya. Apa structure dia ni? Structure dia ni yang pertama mubtada, subjek. Ya, subjek. Dan yang kedua dia panggil predicate. Okey. Ya, subjek, predicate. Sebagai contoh, kalau saya kata Muhammadun. Okey. Muhammad. Ingat, subjek mesti setiap masa definite. Definite ni maknanya ada alif lam. Kecuali nama orang. Ya? Boleh Datuk? Muhammad. Muhammad itu, siapa dia Muhammad? Muhammad itu alim. Alim ini selain dari dia jadi sifat, dia jadi sifat kepada Muhammad. Muhammad ini mausuf, ini sifat. Dan dari segi struktur ayat, dia ini jadi mubtada, dia ini jadi khabar. Itu yang saya nak kaitkan dengan mubtada khabar tu. Jadi Muhammad itu sifatnya seorang yang alim. Dia alim lagi mujidun. Alimun mujidun. Dia alim lagi rajin, bersungguh-sungguh. Ini sifat kepada Muhammad. Sifat yang kedua kepada Muhammad. Karimun, dia ni pemurah, suka belanja orang. Sifat ketiga. Jadi ini semua ni adalah predicate kepada Muhammad. Boleh tak? Jadi dia duduk pada jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Kata adjektif boleh tak? Adjektif lah. Alimun
Adjektif, sifatnya. Yes. Boleh. Dalam bahasa Inggeris, adjektif, sifat. Kalau bahasa Inggeris kita kata Muhammad is pious lah. Ya. Muhammad is alim. Alim. Knowledgeable and pious. Alimun nama Muhammadun Karimun. Karimun. Ujungnya semua Semua kena tanwin. Jadi saya nak beritahu bahawasanya sifat mausuf ini selalunya banyak berada dalam ayat ismiyah, yang mana ayat isimnya dia punya struktur ada dua, mubtada dan khabar. Ingat tak? Okey. Betul, tapi Rasulullah dah jadi mudhaf ilaih. Tasrif puan tanya ni. Ni. Muhammad, nampak tak? Ingat, oleh kerana tak ada apa-apa depan ni, kita kena baca Muhammadun lah. Muhammadun. Okey. Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasul ni mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Okey, dan dia jadi khabar kepada Muhammad. Rasulullahil azimi. Ya. Utusan Allah yang maha besar. Ya. Al-azimi, dia kena ikut Allahi, sebab azimi dia jadi sifat kepada Allah. Allah mausuf lah. Allah mausuf. Jadi tengok makna dia. Yang maha besar ni Rasul ke Allah? Yes, Allah. Jadi Allah ni sifat kepada azim ni sifat kepada Allah. Dan ini jadi mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya, ini sifat kepada Allah, dan jumlah mudhafun ilaih dan sifat dia menjadi khabar kepada Muhammad. Khabar pada mubtada. Khabar. Ini Dr. Wee, ini tak banyak khabar, baru 3 perkataan. Ada khabar dia semua surat. Semua surat tu khabar. Sebab dia sebut satu subjek, khabarnya semua surat. Komponen ya. Jadi yes. Jadi komponen itulah yang duduk dalam semua surat tu. Yang saya kata 15 hingga 25 tu yang kita kena hadam tu. 15 hingga 25 tu. Jadi antara ni jar wa majrur, mudhafun ilaih, sifat mausuf, dalam satu benda je ada. Mudhafun ilaih mesti majrur. Mesti majrur. Mudhafun ilaih mesti majrur. Mudah tak mesti. Tak mesti. Kecuali ada benda yang mesti depan dia. Tak apa, soalan tu kembali lagi. Dia kembali lagi. Ni jangan ni. Rasulullah macam mana pun Allah mesti bagi bawah. Yang ini mesti bagi depan. Sebab tak ada apa-apa depan dia. Tak ada apa-apa. Dia mesti bagi depan. Tak ada apa-apa. Dia tak apa ni. Dia mesti macam tu. Kalau kita rasa seronok sangat nak letak dia ni Rasulillah, boleh, tapi letak tulis min Rasulillah. Sebab mesti ada mesti Rasulillah. Ataupun tak puas hati lagi nak suruh dia letak bagi atas. Kita tak boleh baca Rasulullah sebab salah, tak ada sebab. Kita kena baca anna. Barulah boleh baca anna Rasulullah. Itu yang kita dah belajar dulu. Ya. Okey. Kalau kita nak pakai juga Rasulu ni, boleh? Boleh? Jangan ubah apa-apa. Ubah kana. Kana Rasulullah. Sebab ini isim. Kalau dia bagi depan, dia mesti ada 8 sebab. Sebenarnya 9 sebab lah. Sebab yang ke-9 dia langsung tak ada apa-apa. Boleh? Okey. Sebab yang ke-7 ni mesti ada kana. Okey. Sebab yang pertama dia jadi fa'il. Okey? Okey. Jadi kalau dalam keadaan biasa Rasulullah ini
tak dapat tidak, mesti bagi bawah sebab dia jadi mudhafun ilaih. Mudhaf tak kisah. Boleh? Jadi ini subjek dan predikat. Sebab sifat mausuf banyak berada pada predikat. Banyak berada pada predikat. Dah penat lah. Tak dia lepas kana bukan dia membalik atas tak. Bagi depan. Sana membalik. Kana bagi depan. Inna bagi atas. Kalau kabar kana atas kan. Kabar kana bagi atas. Yes, betul. Kana bagi depan, khabar dia bagi atas. Inna bagi atas, khabar dia bagi depan, terbalik. Saya ni kalau boleh nak record awal kan, kalau boleh, tapi prinsipnya tak boleh. Sebab saya prinsipnya, saya tengok profesor saya bila mengajar selalu lebih setengah jam. Sebab belajar di universiti 3 hours. Pernah sampai 4 jam setengah dia tunggu saya, seorang je. Jadi kalau saya berjanji dengan tuan-tuan 2 jam, saya ambil curi 15 minit, saya malu. Saya sangat malu. Itu perasaan saya kan. Sebab itu bila hari pertama saya tak jumpa tuan-tuan, saya macam nak menangis. Jadi paksa saya kena 2 jam atau lebih, ataupun lebih 2 jam 1-2 minit. Kurang tak boleh. Jadi tuan-tuan kalau penat pun tidur. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, Tuhan kami, hiburkanlah kami dengan ayat Al-Quran. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkan urusan pekerjaan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, kami, rahmatilah kami, isteri kami, anak-anak kami, ya Allah. Berkatilah pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, gembirakanlah kami dengan Sya'ban, ya Allah. Gembirakanlah kami dengan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah kemudian ibadat-Mu menjelang Ramadan ini, ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu. Kami bersyukur, ya Allah, dengan rahmat-Mu, birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi